te mola, amante mola, amante mola. Ti te mola, escolhe moi te mola, amante mola, amante mola. Kuke di moja, še moj te mola, amante mola, amante mola. Ti te mola, escolhe moi te mola, amante mola, amante mola. Keselamatan di tadika, iaitu apa itu keselamatan? Keselamatan itu adalah konsep merujukan kepada langkah-langkah yang dilaksanakan individu ataupun kumpulan untuk mengelakkan kemudaratan. Okey, seperti kemalangan, kematian ataupun kecederaan. Okey, tanpa perlindungan keselamatan, individu ni akan berasa takut, bimbang dan mudah terdedah kepada sesuatu yang memudarakannya lah, macam sama ada sedar ataupun tidak sedar. Okey. Dan keselamatan ni sangat-sangatlah penting bagi kanak-kanak, kanak-kanak di tadika, untuk kerana macam dengan ada keselamatan ni, kanak-kanak dapat menjalankan aktiviti secara bebas dan selesa, dan rasa selesa lah kan. Kalau ada keselamatan, kalau tak ada keselamatan, kanak-kanak macam nak buat aktiviti pun rasa ragu-ragu dan sebagainya. Dan membantu menyumbangkan nilai, mengutamakan keselamatan, ini sangat penting. Lepas tu mengalakkan daripada kemalangan yang tidak diduga. Lepas tu mengalakkan daripada serangan penyakit dan mengalakkan daripada kematian. Kepentingan keselamatan kanak-kanak di tadika. Okey, ada 3 kepentingan, iaitu yang pertama persekitaran kanak-kanak, dan yang kedua bersih dan kemas, dan yang ketiga adalah pelan kecemasan yang baik. Okey, di sini kepentingan keselamatan kanak-kanak di tadika ni adalah paling perlu ditekankan supaya tak ada berlaku kemalangan, kecederaan ataupun kecelakaan kepada kanak-kanak. Okey, ada 3 perkara yang kita nak tekankan sebentar lagi. Okey, di tadika, guru perlu mengawasi keselamatan kanak-kanak, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, ataupun kita kena atau diringkaskan lagi, sebagai guru kena pantau kanak-kanak dengan lebih dekat. Okey, jadi tu mari kita lihat kepentingan tadi. Okey, bagi kepentingan yang pertama, children proof environment. Children proof environment ni adalah persekitaran kanak-kanak. Okey, untuk persekitaran kanak-kanak ni, guru-guru perlu lihat bahawa yang berdekatan mereka, barang-barangan yang berada dengan mereka selamat ataupun tidak. Okey, untuk poin yang pertama ni adalah untuk melihat di mana persekitaran selamat adalah dari segi pintu pagar yang berkunci ataupun SOP yang lengkap di tadika. Yang lengkap semasa ibu bapa menghantar atau mengambil anak-anak mereka. Oleh itu, di tadika sangat penting tentang bahan-bahan yang tajam seperti pisau, sudu-sudu yang tajam atau sebagainya. Dan penyusunan ruang juga perlu dalam keadaan selamat, tidak. Okey, untuk poin yang kedua adalah bersih dan kemas. Bersih dan kemas ni ada sebenarnya perlu dititikberatkan di tadika dan ataupun taska, supaya kawasan tadika dan taska ni tak terlihat kotor ataupun basah, supaya kuman yang berada di kawasan kotor itu tidak menjangkiti kanak-kanak. Okey, untuk melihat keselamatan daripada bersih dan kemas ni, dari segi contoh sebagai lantai yang licin, itu juga akan menyebabkan kemalangan kepada kanak-kanak. Dan
akan menyebabkan mereka jatuh dan menyebabkan mereka tercedera. Okey, untuk guru-guru perlu mengawasi keadaan tadika dalam keadaan bersih dan kemas. Okey, selain itu juga seorang guru perlu mengemas tempat pembelajaran supaya kanak-kanak dalam keadaan yang selesa dan mereka akan berasa ceria untuk belajar. Untuk poin yang ketiga adalah pelan di tadika perlu ada pelan kecemasan yang baik. Okey, pelan kecemasan yang baik ni adalah bererti berlaku hal-hal kecemasan. Pihak tadika perlu sediakan peti pertolongan cemas yang lengkap, mempunyai alat pemadam api yang dalam keadaan baik, pelan kebakaran yang teliti dan guru-guru peka dengan pelan tersebut. Untuk menyediakan peti pertolongan cemas ni yang lengkap, guru-guru perlu periksa. Dalam tu kena ada iodin, ada plaster untuk merawat luka ataupun nafas yang peralatan yang penting. Dan okey, untuk pelan kebakaran ni sangat penting dekat tadika supaya guru-guru dapat melihat, supaya guru-guru peka dengan pelan tersebut supaya dapat memudahkan apabila berlaku kebakaran. Keselamatan yang seterusnya adalah keselamatan di dalam dan di luar bilik darjah. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai keselamatan di dalam bilik darjah. Keselamatan di dalam bilik darjah ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bilik darjah, tandas dan juga dapur. Oleh itu, guru dan pembantu haruslah memberikan perhatian sepanjang masa kepada kanak-kanak ketika mereka melakukan aktiviti berkumpulan. Ini adalah dijalankan semasa kanak-kanak melakukan aktiviti di dalam kelas bagi mengelakkan berlaku kecederaan dalam kalangan kanak-kanak apabila mereka melakukan aktiviti. Seterusnya adalah menggunakan peralatan yang tidak bahaya kepada kanak-kanak. Ianya seperti menggunakan pisau, menggunakan gunting yang tajam. Gunting yang digunakan haruslah berbucu bulat bagi mengelakkan tidak berlaku sebarang kecederaan kepada kanak-kanak, contoh seperti mereka main cucuk-cucuk atau main tikam-tikam seperti itu. Seterusnya adalah memasang pintu jeriji pada pintu utama agar kanak-kanak tidak keluar sesuka hati. Yang ini adalah bagi mengelakkan kanak-kanak tidak keluar sesuka hati mereka daripada kawasan tadika. Dan yang ini juga mengelakkan kanak-kanak daripada disolek. Seterusnya adalah meletakkan peralatan tajam di tempat yang selamat dan tinggi, contoh seperti pisau, garfu, gunting haruslah diletakkan di tempat yang tinggi dan selamat bagi mengelakkan kanak-kanak dapat mencapai benda tajam tersebut. Seterusnya adalah menggunakan perabot berbucu bulat. Ia bertujuan untuk mengelakkan kanak-kanak apabila terjatuh akan mengalami kecederaan yang teruk. Seterusnya adalah menyusun peralatan elektrik dan diletakkan di tempat yang selamat. Ini bagi mengelakkan kanak-kanak ni berlaku renjatan elektrik dalam kalangan mereka. Seterusnya adalah menyediakan first aid yang lengkap dalam bilik darjah, bertujuan untuk memberi bantuan awal kepada kanak-kanak. Seterusnya adalah pintu kecemasan. Pintu kecemasan ni seharusnya ada di dalam setiap bilik darjah kerana dianya mengelakkan daripada berlakunya kemalangan seperti kebakaran. So dapat menggunakan pintu kecemasan tersebut bagi menyelamatkan diri. Seterusnya adalah keselamatan di luar bilik darjah. Di luar bilik darjah ni seperti dekat padang, dekat taman permainan. Pertama adalah kawal pergerakan kanak-kanak semasa mereka bermain di taman permainan. Sebab kadang-kadang kita takut kanak-kanak ni pergi main benda-benda tajam like that. Seterusnya adalah menggunakan alatan permainan yang diperbuat daripada plastik, bukannya besi. Sebab kalau guna besi sekali terpukul budak-budak lain akan tercedera. Seterusnya adalah menutup longkang. Ini adalah sistem peparitan. Kadang-kadang kanak-kanak ni tak tahu bahaya yang ada dekat dalam setiap longkang. Apabila kanak-kanak jatuh ke dalam longkang, mungkin mereka akan menjadi lemas dan macam-macam lagi yang akan berlaku. Oleh itu, sistem peparitan haruslah ditutup bagi mengelakkan kemalangan berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Seterusnya adalah meletakkan peralatan yang rosak jauh daripada pandangan kanak-kanak. Contoh seperti kerosakan yang berlaku di taman permainan. Kerosakan yang berlaku di taman permainan ni haruslah dielakkan. Haruslah disimpan jauh daripada pandangan kanak-kanak sebagi mengelakkan kecederaan dalam kalangan kanak-kanak seperti luka, tertikam, tertusuk,
dan macam-macam lagi. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角menerangkan tentang keselamatan kanak-kanak dari segi peralatan permainan mereka. Okey, khususnya untuk kanak-kanak taska dan tadika. Okey, seharusnya kita memastikan ataupun berhati-hati dengan permainan yang mempunyai sisi dan hujung yang tajam ataupun bunyi yang kuat dan boleh bergerak. Seterusnya, kita juga kena pastikan alat permainan kanak-kanak ni kerap kali dicuci, sekurang-kurangnya sekali sehari. Dan bagi permainan yang lain juga, tak semestinya ia terlalu kecil dan besar kerana ia juga dapat memberi risiko yang besar kepada mereka untuk tertelan ataupun tercekik ataupun untuk mereka mengambil untuk menjilat dan cuba untuk menelan. Jadi amat bahaya. Kita kena memastikanlah yang permainan itu tidak terlalu berat juga, dan kerana kemungkinan juga kanak-kanak akan cuba untuk mengangkat dan boleh mengakibatkan kecederaan juga kepada mereka ataupun kecederaan lain ataupun boleh berlaku perkara yang tak diingini. Okey, seterusnya saiz juga amat penting. Okey, seterusnya pula ialah kita kena memastikan permainan bagi contoh seperti putoi, ia tidak harus melebihi daripada 12 inci. Amat penting juga. Okey, so seterusnya yang paling penting dan harus kita utamakan juga ialah dari segi pembuatan. Dari mana? Maksud saya dari segi dari mana pembuatan permainan tersebut. Dan ia seharusnya dibuat daripada plastik. Ya, jika buat daripada kaca ataupun benda yang bahaya, ia juga memberi kesan kepada keselamatan mereka. Jadi seharusnya bukan sahaja dari segi kebersihan permainan dicuci, ia juga harus permainan itu tidak terlalu besar supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil supaya tidak mudah untuk mereka menelan atau tercekik. Khususnya dari segi alat permainan yang mempunyai sisi dan hujung tajam seperti yang saya cakapkan tadi lah. Jadi seharusnya kita utamakan biarlah alat permainan itu tidak terlalu keras dan ia lembut supaya tidak mudah kanak-kanak tercedera. Bukan sahaja luka, malah tercedera dengan permainan tersebut. Dan juga dari segi pembuatan plastik juga amat harus diterapkan. Berdasarkan situasi keselamatan yang telah dihuraikan, terdapat beberapa peranan yang perlu diketahui serta dilakukan oleh guru. Peranan tersebut akan dihuraikan dalam bentuk nyanyian. Jadi, mari kita menyanyi. Peranan guru terhadap keselamatan kanak-kanak di tadika. Peranan yang pertama, guru perlu memastikan dapur dan tempat makan berjauhan. Ini kerana di dapur terdapat peralatan yang bahaya. Peralatan tersebut perlu disimpan di tempat yang sesuai dan juga di tempat yang lebih selamat. Contoh peralatan di dapur. Peranan yang kedua, guru perlu memastikan kanak-kanak memakai pakaian sukan. Pakaian sukan perlu dipakai oleh mereka semasa
bersukan. Ini untuk mengelakkan kanak-kanak jatuh dan cedera. Contoh pakaian yang sesuai adalah pakaian sukan. Kemudian peranan ketiga, guru perlu sentiasa mengawasi pergerakan kanak-kanak. Ini adalah untuk mengelakkan kanak-kanak berseorangan dan bersendirian. Ia juga untuk elakkan dari kanak-kanak diculik oleh orang luar. Oleh itu guru perlu sentiasa mengawasi pergerakan kanak-kanak kita. Tentang cabaran guru. Cabaran guru untuk keselamatan kanak-kanak di tadika terjamin. Poin saya yang pertama ialah guru tak dapat nak mengawal kelas secara menyeluruh kerana guru perlu memfokuskan kepada pembelajaran kanak-kanak di tadika, dan hal ini amat mengganggu sedikit untuk memfokuskan keselamatan kanak-kanak secara seorang demi seorang. Hal ini guru tak dapat nak mengawal keadaan kelas secara menyeluruh. Poin saya yang seterusnya ialah nisbah guru lebih kecil berbanding nisbah kanak-kanak yang lebih ramai dan besar, kerana tingkah laku kanak-kanak amat kita sendiri sedia maklum, mereka sangat aktif. Jadi amat menjadi satu cabaran lah untuk guru mengawal keselamatan kanak-kanak di tadika. Seterusnya ialah guru perlu mengawal dari segi mental dan fizikal, kerana tingkah laku kanak-kanak sangat-sangat berbeza. Ada yang hyper, ada yang tak mahu dengar cakap. Jadi sebagai guru perlulah bersiap sedia dari segi mental dan fizikal mereka untuk menjalankan tugas tanggungjawab mereka dengan sebaik mungkin. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya adalah keselamatan kanak-kanak adalah sangat penting untuk kanak-kanak apabila mereka berada di tadika. Pelbagai cara boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah keselamatan kanak-kanak. Guru atau pengasuh tadika perlu bertanggungjawab atas keselamatan kanak-kanak dan mengambil berat untuk menjaga keselamatan kanak-kanak dari segi keselamatan peralatan. Oleh itu, guru atau pengasuh tadika perlu memainkan peranan yang penting untuk memastikan kanak-kanak berada di dalam keadaan yang selamat untuk keselamatan kanak-kanak yang terjamin. Ketiadaan keselamatan ini akan menimbulkan satu keadaan yang membahayakan kepada kanak-kanak. Oleh itu, keselamatan kanak-kanak di tadika adalah sangat penting untuk kanak-kanak apabila mereka berada di tadika.